Saya minta maaf. Okay, saya dah agak. Saya mula kembali ya. Dari UTM ke Kelab Toastmaster Bahasa Melayu datang bertandang untuk belajar sesuatu yang baru. Hati berbunga dapat berucap dalam bahasa Melayu, hati lagi berbunga kerana dapat berkenalan dengan rakan-rakan yang baru. Hari ini saya akan menjadi pakar pengucapan awam walaupun secara realiti itu bukanlah kepakaran saya, tetapi itulah watak yang saya pilih untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke keceramah motivasi bagaimana untuk menjadi pengucap yang hebat. Siapa yang pernah terlupa segala isi ucapan yang telah disediakan apabila sahaja berdiri di atas pentas dan melihat wajah penonton seorang demi seorang? Siapa juga yang pernah menitiskan air mata ketika sedang memberikan ucapan sehingga hilang kata-kata dan tidak mampu untuk meneruskan ucapan tersebut? Mungkin kalian boleh kongsikan pengalaman dan jawapan kalian di ruangan chat dan mengapa saya bertanya soalan-soalan tersebut. Saya akan kongsikan sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya terlebih dahulu untuk bercerita sedikit tentang diri saya dan melalui penceritaan tersebut, saya akan selitkan tips-tips untuk menjadi pengucap yang hebat. Tips tersebut bukan datang dari saya, tetapi ia datang dari pengucap-pengucap hebat yang lain yang pernah dikongsikan kepada saya. Seperti yang dapat dilihat dalam slide ini adalah langkah pertama saya di dalam Kelab Toastmaster UTM. Ucapan pertama yang saya lakukan adalah pada April 2018 dan ketika ini jugalah tangisan pertama saya ketika saya menyampaikan ucapan. Ya, saya pernah mengalami kedua-dua situasi yang saya kongsikan sebentar tadi. Saya juga masih ingat wajah-wajah yang hadir pada ketika itu seperti Sakesh. Saya tidak pasti sama ada Sakesh masih ingat atau tidak ucapan pertama saya ketika itu dan sekiranya saya diberi peluang untuk kembali kepada situasi tersebut untuk mengubah apa yang kurang pada masa tersebut, adakah saya akan melakukannya? Semestinya tidak, kerana walaupun pengalaman itu sangat memalukan, sangat menyegankan, saya pasti tiada orang yang mahu menangis di depan orang ramai dan kerana langkah pertama itulah yang telah menyebabkan saya sentiasa mencabar diri sendiri untuk mencuba sesuatu yang baru dan sentiasa keluar dari zon selesa saya. Slide seterusnya. Tujuan utama saya menyertai Toastmaster adalah untuk menjadi lebih berani dan boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Selain ucapan yang pertama tadi, banyak lagi langkah-langkah pertama yang saya lakukan sepanjang saya menyiapkan projek-projek dalam aliran kepimpinan dinamik. Kenapa saya menyebut langkah-langkah pertama? Kerana setiap projek, ucapan dan pemain peranan itu mempunyai nilai dan skill yang berbeza, jadi kita akan mendapat manfaat yang berbeza. Slide seterusnya. Saya percaya langkah pertama tadi telah membantu saya untuk memecahkan tembok ketakutan saya terhadap sesuatu perkara. Perjalanan demi perjalanan yang dilalui juga tadi bukan sahaja boleh digunakan dalam Toastmaster tetapi banyak membantu saya di luar Toastmaster. Slide seterusnya. Siapakah yang banyak membantu saya? Siapakah mentor saya? Jawapannya adalah semua. Semua yang pernah membantu saya, semua yang pernah bekerjasama dengan saya, semua yang pernah berinteraksi sama ada secara langsung atau tidak langsung, kerana saya percaya setiap individu itu ada keunikan, kekuatan, kelebihan dan identiti masing-masing yang mana yang elok dan bagus kita boleh contohi dan ikuti. Dan daripada mentor-mentor ini jugalah ada tips yang ingin saya kongsikan berdasarkan perkongsian daripada mentor-mentor ini. Slide seterusnya. Ketika awal penlibatan saya dalam Kelab Toastmaster UTM, terlalu banyak
pengucap-pengucap yang hebat pada masa tersebut. Yang mungkin boleh saya sebutkan, mungkin ada yang mengenali seperti kita ada Dr. A, kita ada Dr. D, Dr. Ain, Prof. Tiza dan banyak lagi pengucap yang hebat di dalam kelab ketika itu. Saya selalu terpegun dan kagum dengan pengucap-pengucap yang boleh memberikan ucapan dengan sangat bersahaja, berkeyakinan dan yang paling penting, tiada penongkat kata seperti e. Pasti ada rahsia untuk tiada penongkat kata di dalam ucapan. Siapa di sini yang tahu rahsia tersebut mungkin boleh kongsikan di ruang chat. Dan saya pernah bertanyakan kepada salah seorang pengucap yang hebat ini, apakah rahsia untuk tiada penongkat kata di dalam ucapan? Dan rahsia tersebut adalah berhenti seketika. Saya akan berikan dua situasi. Situasi yang pertama, hari ini saya rasa nak makan ayam goreng. Tetapi tiada stok ayam dalam peti ais. Esok saya akan ke pasar untuk membeli ayam. Situasi yang kedua, hari ini saya rasa nak makan ayam goreng tapi tak ada stok dalam peti ais. Mungkin esok saya akan pergi ke pasar untuk membeli ayam. Situasi pertama, tiada penongkat kata. Situasi kedua, ada dua penongkat kata. Tips yang pertama ingin saya kongsikan pada malam ini adalah berhenti seketika apabila kita sedang memikirkan atau merangka ayat untuk ayat yang seterusnya dalam ucapan kita. Slide yang seterusnya, Dr. Nur Ain Hussein merupakan penilai saya untuk projek peringkat 3 yang berkaitan dengan mentor. Seperti kebiasaan, saya akan menghubungi penilai saya untuk memberikan borang penilaian dan manual projek. Dr. Ain merupakan satu-satunya penilai yang bertanyakan kepada saya sebelum saya menyampaikan ucapan tersebut, Atira ada apa-apa masalah atau kesukaran untuk projek ini atau tips yang diperlukan. Ketika itu saya masih belum merangka teks ucapan untuk projek tersebut, maka saya bertanyakan kepada Dr. Ain bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut atau berdebar yang keterlaluan, kerana apabila perasaan-perasaan itu datang, saya akan terlupa segala isi ucapan yang telah saya sediakan. Dan Dr. Ain menjawab soalan saya dengan satu soalan. Kenapa Atira rasa seperti itu? Mesti ada sebab untuk rasa perasaan itu. Saya menjawab kerana saya merasakan di depan penonton di depan saya adalah pengucap-pengucap yang hebat. Sehingga saya merasa sangat berendah diri. Saya merasakan saya tidak layak untuk bercakap di hadapan pengucap-pengucap yang hebat itu, sehingga saya merasakan sangat takut untuk memberi ucapan. Jawapan yang diberikan oleh Dr. Ain adalah, Atira, dalam ucapan kita, itu adalah cerita dan pengalaman kita yang kita kongsikan. Walau sehebat mana pun pengucap-pengucap yang berada di hadapan Atira, mereka tidak tahu apakah permulaan, pertengahan dan penutup untuk ucapan Atira. Jadi di sini Atira perlu merasa hebat dan yakin untuk menyampaikan ucapan yang ingin disampaikan. Tips yang kedua adalah kita hendaklah yakin dan rasa hebat, bukan hebat untuk membangga diri terhadap ucapan yang kita hendak sampaikan. Slide yang seterusnya. Saya mengalami sedikit kesukaran ketika sedang merangka teks ucapan untuk projek ini kerana terlalu banyak isi yang boleh diketengahkan. Sebagai contoh, mungkin saya boleh memilih untuk bercerita tentang pencapaian saya satu persatu dari awal sehingga habis. Mungkin saya boleh berceritakan tentang kesukaran, kesenangan, projek-projek yang telah dilakukan sepanjang di dalam aliran kepimpinan dinamik.
Tetapi pada malam ini, saya memilih untuk berkongsi apa yang telah dikongsikan oleh pengucap-pengucap yang lain kepada saya, dan saya berharap perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada semua, walaupun sikit saya harap ada manfaat kepada semua yang hadir pada malam ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kelab Toastmaster UTM dan Toastmaster International kerana secara keseluruhannya kerana telah menyediakan platform untuk saya mengasah dan memperbaiki skill komunikasi dan kepimpinan saya. Terima kasih juga kepada Kelab Toastmaster Bahasa Melayu Johor Bahru dan semua yang ada di sini kerana memberi peluang untuk saya menyampaikan ucapan. Ini adalah langkah pertama saya kerana ini adalah pertama kalinya saya menyampaikan ucapan di dalam kelab, di luar kelab saya. Bubur selasih, ubi keladi, lemak manis, santan kelapa. Terima kasih, jasa dan budi selalu tersemat, tiada lupa. Saya tutup ucapan saya dengan kata-kata yang pernah diberikan oleh Distinguished Toastmaster Yasota kepada saya. Ini adalah juga tips yang terakhir pada malam ini. To be a good speaker, you must first be a good person. Dalami dan fahami kata-kata tersebut. Saya serahkan kembali kepada Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan selamat malam.